Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem misteri, thriller dari 2009, bertajuk Exam. 8 calon untuk jawatan tertinggi di sebuah syarikat misteri berkumpul di dalam bilik tanpa tingkap dengan 2 baris meja. Mereka telah melepasi syarat terdahulu yang tidak disebut dalam filem itu. Mereka masing-masing memilih tempat duduk dan di atas setiap meja adalah sekeping kertas yang mengenal pasti mereka sebagai calon 1, calon 2, dish. Pengawas tiba dan menetapkan peraturan untuk ujian. Ujian ini terdiri daripada menjawab 1 soalan dan hanya ada 1 jawapan. Di dalam bilik tidak akan ada undang-undang selain daripada apa yang dibenarkan oleh syarikat. Oleh itu, calon tidak boleh cuba berkomunikasi dengan pengawas sendiri maupun pengawal. Mereka tidak boleh merosakkan kertas itu, dan mereka tidak boleh meninggalkan bilik untuk sebarang sebab. Jika mereka melanggar mana-mana peraturan, mereka akan hilang kelayakan. Pengawas bertanya kepada calon sama ada mereka mempunyai sebarang soalan. Dia menetapkan jam pada 80 minit dan meninggalkan bilik itu. Sekali sahaja, para calon membalikkan kertas mereka dan mendapati tiada apa-apa yang tertulis di belakang. Mereka memandang satu sama lain dalam kekeliruan, dan salah seorang calon mula menulis, "Saya percaya saya berhak." Pengawal itu membuangnya keluar dari bilik kerana dia telah menulis di atas kertasnya, merosakkannya. Seorang lelaki kulit putih muda mula bercakap dan meyakinkan semua orang untuk bekerjasama sehingga mereka menemuinya. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Soalannya. Berhujah bahawa untuk pekerjaan elit ini, jawapannya tidak mudah. Ia memerlukan kerja berpasukan. Dia juga memberi nama yang menghina calon mengikut rupa fizikal mereka iaitu black, putih, coklat, berambut perang, si rambut coklat, gelap, pekat. Kemudian White berfikir, apa lagi yang tidak dilarang oleh pengawas? Dia berdiri. Pengawal hanya bertindak apabila peraturan dilanggar. Oleh itu mereka pasti sekarang bahawa perkara yang tidak dituturkan oleh pengawas semuanya dibenarkan. Pada mulanya, mereka cuba membaca mesej tersembunyi dalam kertas dengan meletakkannya di hadapan sebuah cahaya. Itu tidak mendedahkan apa-apa di atas kertas. Apabila mereka memecahkan lampu yang mengelilingi bilik, lampu kecemasan menyala. Apabila mereka memecahkan tiup kecemasan dengan berhati-hati, mereka mendapati cahaya inframerah. Semua ini tidak membantu mereka melihat apa-apa di atas kertas. Mereka juga mendapati bahawa tiada seorang pun akan hilang kelayakan jika seseorang calon merosakkan orang lain kertas calon. Apabila Dark cuba memberitahu bahawa mereka mungkin kehilangan sesuatu yang jelas, White menolak dia serta-merta. Mereka cuba menjilat kertas itu. Putih membuang air kecil padanya tetapi tidak menemui apa-apa. Putih memilih orang pekak yang hanya bercakap Perancis. Pekak menunjukkan simptom gangguan mental atau saraf. Dia berkata dalam bahasa Perancis bahawa mereka hanya perlu melihat kertas semasa dia cuba memesan semula beberapa kepingan kaca kecil di atas kertas. Mereka mendapati bahawa Brown adalah seorang penjudi profesional, dan dia mencadangkan ia adalah permainan itu lembaga pengarah tersembunyi di seberang dinding pertaruhan siapa yang akan menang. Dark ialah seorang psikoanalisis yang nampaknya satu-satunya yang mempunyai maklumat tentang syarikat, produk yang dijualnya, pengembangannya, dish. Namun, tiada seorang pun calon lain yang dapat mencari maklumat mengenai syarikat itu walaupun telah melakukannya beberapa kajian. Dark memberitahu mereka bahawa syarikat yang mereka semua mohon, jawatan pekerjaan yang paling teruk mengatasi mana-mana yang terbaik kedudukan pekerjaan di dunia. Ia adalah syarikat yang mengembangkan beberapa jenis wabak pandemik. Mereka menemui penekan untuk jangkitan. Ketua pegawai eksekutif syarikat ini dianggap sebagai salah seorang yang paling berpengaruh di dunia. White mengambil alih kumpulan itu sebagai ketua de facto. Brunette mendapati mereka boleh menyentuh pengawal selagi mereka tidak bercakap dengannya. Dia mencari pemetik api di salah satu poketnya. Dia mahu memadamkan penggera kebakaran kerana ia mungkin menghasilkan sesuatu selain air, mendedahkan gambar yang menunjukkan soalan. Dia melompat ke atas meja tetapi masih tidak dapat mencapai penyiram. White menawarkan dia kertas, dan selepas berjaya, dia mendapati bahawa White memberikannya sendiri kertas, jadi dia hilang kelayakan dan diiringi keluar dari bilik. Hitam berjalan ke arah putih dengan marah, berkata, "Saya harus memadamkan lampu kamu." Bilik itu menjadi gelap, kata Brown, menyala. Dan lampu menyala. Mereka mendapati ia diaktifkan suara.
Pembuli putih pekak mengoyakkan kertas dan memakannya. Selepas mengikut arahannya, pekak merangkak pergi. Pengawal itu meletakkan pekak keluar, menjatuhkan cermin matanya di dalam bilik. White menipu mereka dengan mengatakan kumpulan itu boleh bekerja sama sehingga mereka meneka, tetapi selepas itu menipu brunet supaya hilang kelayakan. Masing-masing mula tidak mempercayai yang lain. Apabila ketegangan semakin meningkat, hitam menumbuk putih mengetuknya, dan berakhir diikat pada kerusi oleh Black and Brown. White mula sawan dan tidak dapat mencari ubatnya, yang diperlukan setiap jam. Kemudian mereka faham bahawa putih dijangkiti. Dark mencadangkan bahawa White mungkin seorang pengintip untuk syarikat itu. Brown menunjukkan bahawa Dark mengetahui banyak perkara tentang syarikat, dan semua orang mula melakukannya mengesyaki Dark adalah pengintip dalam syarikat dan bekerja untuk mereka, dan mereka mahu keluarkan soalan daripadanya dengan penyeksaan. Apabila Brown akan menyeksanya dengan memotongnya dengan sekeping kertas, mereka mendapati itu dia seorang pekerja di pertubuhan ini. Juga kerana dia telah menyakiti diri sendiri pada salah satu pahannya sebelum ini, Brown memotongnya dengan ketat. Seterusnya ialah matanya. Dia masih berteriak bahawa dia tidak tahu apa-apa, dan Brown mempercayainya. Putih semakin teruk, dan sementara orang lain cuba memutuskan cara terbaik untuk membantu, Dark mendapati Brown telah mencuri pil White dan meletakkannya di bawah mejanya dengan sekeping pil gula-gula getah. Brown masih tidak bersetuju untuk memberikan White ubat itu dan menamparnya keluar dari tangannya. Ia jatuh ke dalam longkang air. Gelap berpaling ke arah skrin kosong dan merayu untuk nyawa White dan dengan itu hilang kelayakan. Blonde mengambil pil itu dengan klip rambutnya dan memaksa ubat itu ke dalam mulut White, dan dia segera sembuh. Mereka membebaskannya. Dia menunjukkan bahawa jam semakin surut, dan ada 4 lagi. White percaya hanya seorang yang boleh menang. Dia dan Black mula bertengkar dan berlumba untuk mendapatkan pistol pengawal. Selepas menumbuk putih ke dinding, hitam mengambil pistol dan, selepas diprovokasi, kononnya menembak putih, tetapi mereka mendapati pistol itu sebenarnya tidak menembak. Mereka mula bergaduh. Putih menikam hitam dengan pensel dan menguasai senjata api itu, dan cuba menembak hitam, tetapi pistol tidak menembak sekali lagi. White mendapati bahawa pengawal hanya boleh menembak pistol, jadi dia meletakkan pistol ke dalam tangan pengawal. Putih mengancam semua orang bahawa mereka mesti pergi atau dibunuh. Brown Down menghargai hidupnya, berambut perang pergi dan menjerit menyala untuk membolehkan hitam menang. Dalam gelap, putih membunuh hitam. Blonde belum keluar sepenuhnya dari bilik itu. Sebelah kakinya kekal separa di dalam bilik. White melihat ini dan ingin menembaknya, kemudian tiba-tiba jam mula berbunyi, memberi isyarat bahawa masa telah tamat. White menjerit ke seberang dinding bahawa dia telah menang. Guard meletakkan tangannya di bahu White dan menunjukkan dia masih ada masa lagi. Dia kalah kerana pekak telah melaraskan jam sehingga slot masa 80 minit belum lagi tamat tempoh. Dia cuba bunuh diri. Dia gagal kerana, seperti yang diingat, pistol hanya akan berfungsi di tangan pengawal. Dinding kaca dihidupkan, dan putih dapat melihat bayang pengawas. Dia kelihatan remuk dan menyedari bahawa semuanya telah sia-sia. Pengawal itu membatalkan kelayakannya dengan membawanya keluar. Blonde sepenuhnya memasuki bilik itu semula dan mengambil kertasnya. Dia meraba-raba serpihan kaca dan cermin mata pekak dan membaca soalan 1 yang ditulis pada terai kertas dalam cetakan kecil. Dia menawarkannya kepada orang pekak yang kembali ke bilik, dan dia berkata tidak menjawab soalan yang dikemukakan. Ada apa-apa soalan? Dia ditawarkan pekerjaan itu. Dia dijelaskan bahawa pekak adalah ketua pegawai eksekutif syarikat itu. Dia seorang saintis yang bermasalah tetapi genius yang telah menemui pil untuk menyembuhkan luka dengan luar biasa. Cepat, Blonde mengatakan bahawa dia mungkin tidak menerima pekerjaan itu. Apabila pengawas menunjukkan mengapa dia melalui semua masalah itu jika dia tidak mahu kedudukan itu, dia menunjuk kepada Black terbaring di atas lantai dan berkata ia tidak boleh diterima. Pengawas bertanya, siapa yang memberitahu anda bahawa dia sudah mati? Dia mendekati Black dan melihat bahawa luka peluru hampir sembuh. Pengawas mengatakan bahawa mereka meletakkan pil penyembuhan cepat di dalam peluru. Mereka memiliki formula untuk ubat itu, yang juga menyembuhkan penyakit Black, tetapi ia hanya boleh dikeluarkan dalam kuantiti yang minimum. Pengarah baharu itu perlu mempunyai simpati di samping cita-cita, kecerdasan, pemanduan, dan kerja keras.
Blonde menerima kerja itu dengan segera. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.